Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Timbalan-Timbalan Naib Chancellor, Pegawai Kanan Universiti, para profesor, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada hari ini kita berada di sini seperti kebiasaan kita, dan saya pada hari ini akan bicarakan beberapa perkara penting tentang perkembangan universiti. Dua perkara yang kita mesti maklum ketika ini adalah this is the best time for us to do reflections. There is no classes mainly that involve most of our staffs, and the students are not around. So normally, typical universities in, say for example, United States or in Europe, staff are going abroad, especially academic staff. They are going for short sabbatical, some of them going to be attached to other institutions, and some of them also take this opportunity to do a lot of other things that they cannot do in the past 9 months. So today what I would like to talk is few initiatives, few projects, activities that we are conducting at the moment. But first of all, I would like to inform about the absence of Professor Dr. Marzuki Khalid, my deputy in charge of research and innovation. He was diagnosed cancer last few days. And the day he was diagnosed, the UTM board had our quarterly meeting. So we discussed at length the positions, not the position, the situation of Professor Marzuki. Kita sama-sama mendoakan, marilah sama-sama kita mendoakan supaya Profesor Marzuki dapat menjalani rawatan radioterapi yang sedang dilaluinya, dan akan disusuli dengan kemoterapi. Ya. I know this is very tough treatment. Kita juga berharap keluarga beliau dapat banyak membantu, bersabar. Selain daripada bersabar, kita boleh cakaplah bersabar. It's not that easy. He was diagnosed cancer, first lung and then brain. Yeah, so this is fourth level cancer. So kita berharap ada miracle happening so that Profesor Marzuki akan segera sembuh dan pulang bersama-sama dengan kita kembali untuk memajukan universiti. Semasa ketiadaan beliau, pihak Kementerian Pengajian Tinggi dan pihak Lembaga Pengarah telah bersetuju untuk Profesor Safai Idris untuk memangku tugas-tugas yang dilakukan oleh timbalan saya. Berbeza dengan kebanyakan tuan-tuan, ada timbalan kepada timbalan tak ada. Dia tak ada bawah timbalan Naib Chancellor, ada timbalan Naib Chancellor, tak ada. Ya. So, sebab tu saya terpaksa buat keputusan supaya kita ada seorang yang bantu. Ketidak, tugas timbalan tu kembali kepada saya. Jadi maknanya saya akan memikul tugas tersebut. Jadi saya fikir I will not be able to be efficient if I take the responsibility of ATNC research and innovation, which is very very important. Jadi kita sama-sama mendoakan supaya Profesor Marzuki segera sembuh, dan kita mendoakan. Saya juga berharap supaya kita jangan berduyun-duyun datang ke rumah beliau pada hari yang tak tentu masa. Kalau boleh kita datang petang saja supaya memberi peluang kepada beliau untuk berehat. Sebab ketika saya menziarahi beliau, saya duduk situ kira 45 minit. Beliau terpaksa ceritakan balik kisah itu kira 3-4 kali kepada orang yang baru datang. Bayangkanlah daripada pagi sampai pukul 10 malam, benda itu akan diulang-ulang. Jadi bagi seorang pesakit, saya fikir sangat melelahkan. Jadi kalau boleh kita datang petang, jangan datang malam, ya, supaya memberi peluang kepada beliau untuk berehat dan mendapat kekuatan diri. Ya. Jadi itu harapan kita dan sama-samalah kita mendoakan, insyaAllah. So, again, I'm going to refer to the
annual address that I've made earlier this year. Today I'm going to talk specifically on dynamic intellectual ecosystems, which is very important, I think. And again, in all my presentations, I'll speak about cheerful, healthy, and sustainable campus. Kita tak nak orang ada casualties. Saya nak sebutkan tentang Profesor Safai lah. Ya, Profesor Safai ni dulu tak sedar dia ada diabetik, betul eh? You tahu ada diabetik? Tak ada. Dia menghadiri satu kursus dan he was diagnosed level of sugar in her blood 15. Ya, maknanya teruk sangatlah tu. Kalau orang biasa kena diabetic, bila level of sugar in the blood exceeding 12, 14 tu selalunya boleh pitam dan seumpamanya. Tetapi alhamdulillah Profesor Safai telah melalui satu proses untuk hidup dengan lebih sehat, cheerful, ya, dan sekarang ni beliau tak ada lagi diabetik. Ya, sebab itulah kita rasa kita bagilah satu tepukan gemuruh pada tu. Maknanya kebanyakan penyakit kita ni penyakit yang boleh diubati. Darah tinggi, diabetik, jantung boleh diubati dengan cara healthy living. Jadi kita nak jadikan kampus kita ni sebagai kampus yang healthy campus, cheerful campus. Jika healthy saja tak cheerful tak boleh juga. Masa masing-masing stres. Ya, tengok dekan rasa nak cekik dekan, ya. Bagi banyak sangat kerja. Tengok pendaftar rasa nak telan pendaftar sebab bagi banyak sangat arahan. Kita nak cheerful campus, campus yang di mana kita buat kerja bersungguh-sungguh tapi hati senang, relax. Ya, balik daripada pejabat, kita rasa puas. Sebagainya puas kita balik daripada menunaikan fardu haji. Ya, ada tak orang balik pada fardu haji, dia kata teruknya, kalau tahu macam ni menyesal saya tak pergi haji dia. Ada? Mungkin adalah 2-3 orang ya. Tapi kebanyakan mereka pulang daripada haji rasa puas. Walaupun tak tidur malam, walaupun berjalan kaki jauh, walaupun bersesak-sesak, tak pakai baju yang proper, tak pakai kasut, baju yang mahal terpaksa ditinggalkan. Ya, tetapi kita rasa puas. Kita nak macam tu. Setiap kali kita pulang daripada kerja, kita rasa puas. I have done my best today. Ya, untuk bekerja. Sebab kerja ni bukan ibadah. Ya, innamal a'malu bil niat, sesuatu benda itu dibuat dengan niat. Jadi kalau kita datang pagi ini dengan niat untuk beribadah, dan insya-Allah kita beribadah. Yang kita sebut selalu dalam sembahyang, innas solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini perkara yang kita sebut. Dan kita hendaklah jadikan dia sebagai satu realisasi. Dan kita hendaklah rasa kerja di UTM ini menyebabkan kita jadi sehat. Baru-baru ini kita melantik seorang profesor daripada Jepun, Profesor Chiken Kinoshita. Bila masuk ke lembaga pengarah universiti, nama Chicken ni 10 minit, 5 minit lah kita berbincang tentang nama dia ni. Betul ke nama dia Chicken ni? Ya. Tapi beliau telah lama kerja di UTM semasa projek MJUT dulu, Malaysian Japan University of Technology. Beliau berumur 70 tahun. Ya, sebab itu perlukan kelulusan khas. Tetapi ketika kita melihat rekod kesihatan ni tak sakit. Tak ada sakit, tak ada darah tinggi, tak ada kencing manis, tak ada apa. Pandangan mata mereka sebelah kanan ya, Profesor Chiken Kinoshita ni 6/6. Perfect vision sebelah kanan matanya. Sebelah kiri 6/9. 6/9. Ya. Why? Kenapa perkara ni berlaku? Semalam saya pulang ke kampung, berjumpa dengan, ada kenuri lah, biasalah kampung saya. Oh ni 9 ni memang suka kenuri, ya. Kenuri panggil kucing beranak. Ketika kenuri itu berjumpa dengan makcik saya yang tua-tua umur 70-an. Separuh tu umur 70 nak berjalan tak boleh. But this Profesor Chiken Kinoshita ni boleh berjalan dengan baik, boleh itu. Dan beliau insya-Allah telah kita lantik menjadi timbalan dekan MJIIT. Yang umurnya 70 tahun. Jadi kita nak jadi orang yang sehat macam tu. Umur 70 pun no problem. Kita boleh berkhidmat pada UTM. Ya, dan memberi perkhidmatan yang terbaik. Therefore, kita tetapkan our strategy this year must include cheerful,
healthy and sustainable campus. Kita nak orang kampus kita ni sehat. Ada penyakit yang susah kita ubati, tetapi sebahagian besar penyakit mudah diobati. Kalaulah penyakit berkaitan dengan gaya hidup, kita ubahlah gaya hidup. Kalau selama ni kita tidak bersukan, kita bersukan. Kalau selama ni kita makan makanan yang tidak berkhasiat, kita makan makanan yang berkhasiat. Kalau selama ni berat badan kita lebih daripada BMI, go back to BMI. Saya sebutkan dalam ucapan saya pada awal tahun bahawa saya nak kurangkan berat badan daripada berapa-berapa itulah kepada BMI saya 23. Saya dah achieve. Bulan lepas saya dah achieve. 5 bulan saja saya boleh buat perkara tu. Ya, untuk makluman tuan-tuan. Jadi kalaulah orang macam Profesor Safai boleh buat, saya boleh buat dan kebanyakan kita boleh buat. Sebab itu adalah persoalan nak tak nak. Dan ini sangat penting tuan-tuan, sebab saya nak tuan-tuan sehat. Saya nak tuan-tuan gembira kerja kat UTM ni. Saya tak nak tuan-tuan datang dengan muka sebelah sengit. Sebab apa? Oh, malam tadi tak boleh tidur. Migraine dan seumpamanya. Macam mana UTM nak kompetitif kalaulah tuan-tuan tidak tip-top dari segi kesihatan? Orang yang tip-top dari segi kesihatan sahaja yang boleh bersaing. You must remember that. Ya, dan inilah sangat penting. Dan kita pun diminta untuk selalu berdoa. Bukan saja berdoa, buat kerja-kerja selain daripada doa tersebut. Ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari. Hari-hari kalau Rasulullah tu dia akan berdoa 3 kali pagi, 3 kali petang. Ya Allah ya Tuhanku, berilah kesihatan, keafiatan, kesejahteraan kepada kesihatan, kepada badanku. Ya, badan. Dan itulah doa yang setiap hari yang biasa Rasulullah SAW baca doa. Ya, jadi itulah perkara yang kita nak buat di UTM. Selain daripada itu, saya juga menyebutkan tentang perkara yang sangat penting, iaitu New Academia. New Academia has been a big selling point for UTM. We are going to bid for Apex next year. Kalau Apex masih ada lagi lah. Jadi kita akan memberi penipuan kepada penghasilan satu akademia baru. Kita tak nak akademia lama. Akademia lama macam mana? Kalaulah faculty members, professors. Learning materials, book and journal. Ini selalu saya sebut, saya nak ulang balik supaya kita buat perkara ni. Tahun ni kita tak akan buat 100%, kita akan perkenalkan. Bacalah buku tersebut, kita akan develop the framework. But starting from next year, we are going to do this. Yeah? Starting from next year. A lot of initiatives we have started this year, projecting ourselves to become entrepreneurial research university, which is a new academia. So what does it mean? Filosofinya bukan lagi sub-specialization, ya, tetapi kepada integration. Funding mechanism bukan lagi grants daripada kerajaan dan fees saja, kita nak juga endowment, kita juga REITs, ya, sebab kita bincang panjang dalam lembaga pengarah baru-baru ni. Tak ramai yang hadir, saya dan tuan pendaftar saja yang hadir. Bagaimana kita nak raise income? So I have put forward proposal how we can get about 300 million a year on top of what we get now. Yeah, by enhancing the properties we have, by going to REITs and whatnot. REIT is real estate investment trust. Yeah, so this is something that we want to develop. Student kita bukan lagi school leavers and mid-career, but also businessmen. Early career, lifelong. Venue kita bukan lagi campus, tetapi juga kepada internet, incubators, brands. Learning modes kita bukan hanya lecture, tutorial, lab and studio, but also internship. Sebab itulah kita kena pastikan tahun depan kita